Dan kini kita akan berbincang pula mengenai satu essential service yang sememangnya diperlukan, iaitu untuk anda yang mempunyai kereta, bengkel yang menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kepada kenderaan, suatu yang memang diperlukan dan ia merupakan servis yang juga terkesan disebabkan oleh PKP. Jadi kita akan berbincang dengan tetamu kita mengenai situasi mereka. Encik Ramlan Mokhtar, pengarah urusan RBM Radiator Specialist bersama dengan kami di studio. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Terence dan Zaliha. Dan terima kasih juga kepada Selamat Pagi Malaysia yang sudi menjemput. Ini antara boleh dikatakan industri yang paling last lah orang nampak. Kebanyakannya kita lebih kepada macam barang makanan, benda-benda esensial yang lain. Tapi sebenarnya tak orang kata penting juga, boleh dikatakan penting sebab semua orang pun memerlukan kereta untuk nak bergerak, pergi kerja, cari rezeki. So apabila situasi macam ni memang agak sedikit terkesan lah. Sebabkan satu, memang government bagi kita pelepasan untuk dapat buka waktu PKP ni. Cuma satu cabaran kita adalah kebanyakan customer kita berada di luar lingkungan 10 km. Itu yang menjadi cabaran lah kepada kita dengan keadaan sekarang ni. Jelas situasi sedemikian, apa lagi yang antara yang diambil kira oleh pihak pengusaha bengkel tempat servis kereta misalnya, okey, kalau macam ni customer tak dapat datang, apa lagi langkah seterusnya untuk bolehkan pendapatan itu tidak terputus sepenuhnya? So untuk mungkin ada setengah-setengah bengkel yang mengadakan servis daripada rumah ke rumah. Tapi sebenarnya apa cabaran yang kita hadapi adalah satu, kos. Kita perlukan lebih ramai pekerja dan kos untuk kita nak running servis segitu agak tinggi, dan untuk nak travel pun orang kata salah satu benda yang agak sukar jugalah. Kan? Sebab itu ada yang kita boleh dikatakan servis bengkel ni adalah bukan kita boleh terus through online. Macam ada setengah banyak sekarang kerajaan sarankan supaya kita terus kepada online. Tapi servis adalah benda yang kita kena hands on. Peralatan yang digunakan dan kepakaran yang mekanik-mekanik yang nak buat servis tu ya. Kalau pelanggan yang sedia ada, mungkin dia percaya kepada bengkel-bengkel untuk memberi kenderaan kepada bengkel tersebut untuk diselenggarakan. Tapi macam mana untuk mencari pelanggan baru dalam keadaan sekarang? So cara kita nak cari pelanggan baru itu kita aktif juga, macam kami walaupun workshop kita aktif di dalam platform online melalui media untuk marketing lah. So kita terpaksa, zaman-zaman sekarang ni kita terpaksa tunjukkan yang betul-betul value lah kepada pelanggan. Itu sebab kita perlu bukan dedahkan lah, macam kita perlu transparent dengan customer. Sebab tu kadang-kadang kita membuat macam Facebook Live untuk kita nak show dengan customer apa potensi bengkel-bengkel yang ataupun apa kerja-kerja yang kita buat. Dengan cara itu mungkin ada sedikit sebanyaklah boleh membantu orang percaya. Sebab zaman sekarang pun customer pemilik kereta dia pun pandai lah banyaklah dia boleh dapat informasi. So tak ada lagi lah konsep orang kata takut pergi bengkel ni sebabkan takut kena tipu. Takut dengan harga tak betul kan. Sebab tu kita lebih transparent dengan melalui platform seperti itulah. Facebook, YouTube. Untuk kita nak sampaikan lagi benda yang lebih tepat lagi kepada pemilik kereta. Jadi dari segi perkongsian pengisian Facebook Live itu, apa lagi yang dikongsikan kepada para pengguna supaya mereka rasa walaupun tidak dapat pergi ke bengkel sekarang, mereka kesetiaan itu tetap ada. Mereka akan datang sebaik saja PKP ditamatkan. Kadang-kadang terutama setengah pemandu radiator pun tak tahu. Kadang-kadang ada yang pakai kereta sebab minyak tak tukar-tukar sampai kering enjin. Ya. Betul. Sebab apa yang tu yang kami di RBM itu buat ya, kita sentiasa engage dengan customer ataupun dengan audiens kita dengan melalui platform yang saya cakap tadi itulah. So kita bagikan dia orang tips dan juga apa nasihat semasa PKP. Sebab kereta sebenarnya kalau boleh dikatakan kalau tak bergerak pun bermasalah sebenarnya. Bukannya kereta bergerak saja bermasalah. Sebab tu sebenarnya kereta yang parking ni kadang-kadang ada lebih banyak masalah berbanding dengan kereta bergerak. Mendapan karbon dan sebagainya. Sebab kereta dicipta untuk bergerak. Okey. Sebab tu kita kadang-kadang kita bagi tips, kadang-kadang mungkin start kereta kita mungkin setiap hari lah dalam 10 minit. Ataupun kalau dah terlalu lama parking seminggu, bawalah jalan pusing. Pusing-pusing dekat kan. Kita nak bagi
bearing tu tak sis, banyak yang benda-benda lain yang tu kan, tayar tak flat spot untuk tu Dan kepada pemilik kenderaan yang menggunakan kenderaan untuk perkhidmatan penghantaran, mungkin ada keperluan yang tinggi untuk menyelenggara kenderaan kerana mereka bergerak lebih daripada kita. Apakah mungkin nasihat kepada mereka dengan high usage ni, terutama sekali dalam keadaan orang lain tak guna tapi dia tetap kena jalan, dia tetap kena ada kerjanya. Jadi bagaimana, apakah nasihat yang boleh diberikan kepada orang-orang sebegini? Kalau kepada yang macam ni, salah satu dia memang bila banyak bergerak kita perlukan servis lah kan. Itu je lah yang orang kata, tak ada boleh kata benda yang kita boleh jaga. Sepat kita tak boleh jaga kata jaga jangan rosak lama. Dia tetap akan rosak juga kalau dia mengikut mileage yang telah ditetapkan kan. Apa yang kita boleh lakukan adalah untuk iaitu kita selalu monitor. Contoh kalau macam yang isu radiator ni lah sentiasa pastikan temperature. Itu benda the main thing yang kita perlu lakukan lah. Sebab itu indikator pertama menunjukkan kereta kita sihat lagi ke tak sihat. Okey. So jangan ada setengah pemandu dia terus drive sampai breakdown. Itu pun satu masalah kan. So sentiasa monitor lah. Mungkin kepada yang mungkin kereta high usage ni mungkin boleh melalui kalau yang tip-tip yang kita berikan tu untuk selalu self check lah yang simpelnya. Nak pastikan paling tidak air tak kering coolant tak kering di dalam sistem. Itu yang lebih penting lah. Bukan coolant ke, minyak pelincir top up, auto gearbox pun minyak pun tak. Jadi kerana kemalasan memeriksa benda kecil-kecil macam ni, ia membawa kepada kos yang lebih besar. Ya, dia akan membawa kos yang lebih besar. Sebab tu selalu kita pun sampaikan tips dan juga info-info kepada pemilik kereta supaya kalau boleh kita cegah awal perkara-perkara tentang kerosakan kereta ni. So dia adalah kos dia lebih murah berbanding dengan bila dia dah rosak. Dan masalah kadang kita breakdown di dalam perjalanan itu lagi menyebabkan kos lagi tinggi. Itu adalah suatu yang kadang-kadang kita lihat di dalam lebuh raya kita, breakdown yang berlaku disebabkan tidak diselenggara pada tepat pada masanya. Jadi ini merupakan suatu yang agak menyukarkan keadaan bukan saja kita tapi pengguna lebuh raya yang lain juga bila terpaksa berhenti dan sebagainya. Jadi untuk maklumat yang lebih lanjut tentang kos barangan yang diperlukan, kos penyelenggaraan dan juga komponen-komponen dalam kereta yang terpaksa ditukar. Apakah cara terbaik untuk para pengguna yang mungkin baru membeli kereta yang baru disebabkan oleh harga yang rendah dan sebagainya? Bagaimana untuk mereka mendapatkan maklumat lebih lanjut daripada pihak tuan? Sebab berkenaan dengan price pun sama juga. Parts ataupun servis, dia begitu boleh dikatakan agak subjektif. Sebab kita kena fikir dekat mana kita pergi. Salah satu dia. Mungkin ada setengah tempat ada macam kita pergi service center dah tentulah kos lebih tinggi sebab dia punya running cost tinggi. Dia punya building je sewa monthly dah berapa dengan staff dia kan. Mungkin dengan cara itu ada kebanyakan pemilik kereta dia memilih workshop yang lebih kecil. Tapi dekat situ ada cabaran juga untuk kita nak pilih workshop lebih kecil ni. Sebab tu orang perlukan trust, kepercayaan. Sebab tu kita perlu cari bengkel yang dipercayai. Bab harga ni mungkin kita boleh nego dengan pemilik bengkel tu sendiri. Sebab tu kalau macam kami juga sekarang masalah yang kita hadapi sebabkan customer kita kebanyakan 90% luar kawasan. Bukan within 10 km tu. Apabila dia orang ada masalah nak datang, sebab dia dah biasa dengan kita, itu yang jadi masalah dalam PKP. Kalau kita bandingkan dengan jenis kereta pula, adakah komponen-komponen itu pun berbeza dan disebabkan itu pusat-pusat servis yang berjenama ni, yang jenama kereta punya pusat servis ni akan pegang customer, katakan kereta saya kena pakai servis ini, kena pakai minyak ini dan sebagainya. Okey. Sebab kereta brand salah satulah sebab memainkan peranan pada harga barang dan servis. Dan kebiasaannya servis center kita memerlukan servis center sebab kita hendakkan warranty servis. Warranty kata 5 tahun. Kebiasaannya kita dah fix lah 5 tahun tu kita tak boleh nak buat servis dekat luar. Sebab tu antara within 5 tahun tu memang kita terpaksa lah ikut servis center punya cost apa semua kan yang mungkin agak tinggi sedikit berbanding dengan workshop-workshop biasa ni. Tapi kebiasaannya kereta dah lebih 5 tahun. So mungkin kita dah boleh ambil solution untuk nak pergi
ke bengkel-bengkel luar lah, untuk mendapatkan servis ataupun repair untuk tu. Adakah ini sebenarnya kalau terus dengan service center akan memudahkan kita untuk jual semula kereta tersebut sebab ada track record dari segi penyelenggaraan, ataupun sebenarnya tak ada memberi faktor pun sekiranya kita terus maintain dengan service center? Okey, ini benda ni selalu saya kongsilah kadang-kadang melalui platform saya kan, YouTube untuk kepada pelanggan. Ya. Di Malaysia setakat ni kita belum lagi lah. Kita tak macam negara-negara luar, UK, Japan, yang betul-betul kalau kita nak beli kereta kadang-kadang kita nak tengok servis record tu. Tapi di Malaysia setakat ni saya rasa belum lagi lah. So kalau kita servis kat luar pun janji yang penting kondisi kereta tu okey, tak ada accident kan. Sebab kadang-kadang kita pun susah nak check. Sebab badan kita kat sini tak berapa strong lagi macam dekat luar negara. Kalau macam kat luar negara memang ya betul. Dia akan tengok pada servis. So macam surat beranak lah orang kata untuk tu. So dia tahu berapa dia ambil imunisasi kan. Contoh dia. Kalau kita melihat kepada mileage kereta tu, secara amnya lah, berapa kali kena servis dalam setahun? Mileage kalau kebiasaan sekarang kebanyakan service center dia dah ambil pendekatan cara macam dulu kita 5,000 km kita servis. Tapi sekarang kebanyakan 10. So bergantunglah kepada penggunaan kita. So kalau biasanya maksimum 100,000 km yang servis center berikan. Tapi kebiasaan kalau 100,000 maknanya 10 kali servis lah dekat servis center. Tapi kebiasaannya apabila selepas 100,000 km tu, itu akan start ada banyak berlaku kerosakan barang, sebab itu wear and tear, benda yang kita tak boleh nak elak dia. Betul. Okay. Sebab macam mana tu? Sebab itu kebiasaannya ada setengah orang mungkin dia ambil jalan pintas sebelum 100,000 tukar kereta. Sebelum 100,000 tukar kereta, contoh. Itu lebih bergantunglah pada masing-masing tu kan. Tapi itulah hakikat dia, memang selepas 100,000 km kereta akan start nak dibelai dengan lebih manja lagi lah mungkin. Dan dompet juga perlu dibelai dengan lah. Betul. Encik Ram, sebagai nasihat kepada para pengguna sekarang, walaupun ialah PKP pergerakan itu agak terhad, tapi bagi mereka yang terlibat dalam proses penghantaran dan sebagainya, kereta mereka guna lebih lagi sebab untuk mendapatkan kepada pengguna. Jadi apa antara yang mereka boleh lakukan untuk mengurangkan atau cuba memanjangkan lagi jangka hayat kereta mereka? Untuk memanjangkan jangka hayat sebenarnya senang. Kalau kita servis ikut betul-betul mileage yang telah disarankan, saya rasa insya-Allah memang boleh lebih memanjangkan jangka hayat lah. Contoh kalau kita nak servis seperti engine oil change lah, tukar engine oil. Apabila kita lewatkan lagi kadar servis tu, dia akan menyebabkan kerosakan tu akan lebih parah lagi pada enjin utama. Baik, untuk maklumat lanjut layari RBM Radiator Specialist Facebook dan juga Instagram untuk mendapat maklumat lanjut bagaimana untuk menjaga kereta anda. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami sejak awal siaran pagi tadi, dan kekal berada di rumah sekiranya tidak perlu ke mana-mana. Stay home, stay safe. Dan bagi pihak penerbit kami, Ros Nasir Pagi dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, semoga minggu anda bermula dengan baik insya-Allah. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat Pagi Malaysia. Bye.